Tuan Kamil, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa bunyi double ni? Okey. Okey. Alright. Okey. Sihat tuan Ya, sihat alhamdulillah. Ini apa bola ni? Dah kena tukar kan? Kedah Darul Aman ke apa nama dia? Tukar dah. Pada Kelang lah. Okay. Alright. So insyaAllah. So sekarang ni ada orang dah tulis. Kamil dia tulis. Mungkin ada orang yang dah kenal. Okay. Alright. So tuan, Cikgu Kamil kita ataupun Tuan Kamil kita, mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Apa bisnes? InsyaAllah silakan. Ya, hai, Assalamualaikum. Saya Kamil Ahmad dari Kemih Sindiran Berhad yang beroperasi di Alustar lah. InsyaAllah. Okay, merupakan pengasas kepada jenama Kemih, di mana syarikat kami membantu mereka di luar sana untuk hidup bebas daripada belenggu gangguan serangga dengan beberapa sebarang spray lah yang terbukti selamat, berkesan dan tahan lebih lama. Okay. Dan kami memfokuskan kepada penjualan produk semburan, bukannya pest control. Yang diberi nama Kemih Repellent yang ada kat belakang ni lah. Alhamdulillah. Dah berapa lama tuan buat bisnes ni? Saya buat daripada tahun 2017. Dahulu secara kecil-kecilan dah. Okey. 2017 Sebab ada orang tulis kat sini, saya pernah guna spray ni, memang berkesan. Pernah beli, bagus, tak berminyak. Anis kata, saya pernah guna Citrusina, menjadi serangga mati. Mati habis. Suka dia orang ni. Okey tuan. Saya baru hantar surat hari Ahad baru ni. Saya dah letak jawatan sebagai seorang guru lah. Jawatan saya terakhir adalah guru kanan teknik dan vocational. Kira saya dah masuk pengurusan lah, tapi dengan nak minta nasihat daripada tuan, saya tekad saya letak jawatan pada hari Ahad baru ni lah. Masya-Allah, insya-Allah. Ada rezeki yang Allah nak bagi tu, betul tuan? Ya, insya-Allah. Berapa lama tuan nak buat keputusan letak jawatan tu tuan? Lama juga sebenarnya, daripada start saya bercuti bulan 3 hari tu lah. Awal bulan 3 sampai 2 bulan sebelum nak resign ni, memang saya fikir masak-masak lah dengan tengok track record ni dan tanya kepada Tuan Fadil lah sama ada saya perlu letak jawatan ataupun tidak. Last saya buat keputusan lah, saya buat sembahyang solat istikharah dan alhamdulillah lah, saya decide jugalah. InsyaAllah. Bila last kan? Hari last? Last di mana? Di sekolah. Di sekolah? Last saya cuti saya sampai 19 hari bulan 11 bulan depan. Dia kena bagi surat tu sebulan sebelum kita tamat cuti lah. Sebab ada seorang lagi iliska kita nak berhenti cikgu juga. Jualan dah banyak. Tapi dia punya masalah adalah bila nak berhenti je cikgu kata, tengoklah orang lain kena berhenti kerja kan, nak makan apa nanti. So jadi biasalah tu. Tapi alhamdulillah adalah tu rezeki. Sebab waktu saya nak resign jadi engineer dulu pun susah juga. Tapi bila kita letakkan takdir itu kepada Allah, bukan di tangan kita, biar Allah urus. Alhamdulillah, insyaAllah selesailah insyaAllah. Betul. Okey tuan. Betul. So saya nak tanya, macam mana tuan dapat idea untuk buat bisnes ni? Atau macam mana boleh jumpa? Jumpa ni memang saya dalam bekerja sebagai seorang guru, memang saya cari bisnes yang boleh dibuat lah. Okay? Saya jual jubah lah, saya buat kereta sewa, saya buat rumah sewa. Tapi pada satu hari tu tengok ada banyak founder yang jual produk kan. Jadi saya terjun, saya cuba cari ilmu lah macam mana nak hasilkan produk. Dan saya nampak dekat itu macam yang tuan cakap dalam seminar yang lain, lubuk duit terletak di B2B, business to business. Yang kurang sikit B2C, business to customer, dia kurang sikit lah. Tapi kalau kita fokus kepada B2B, dia dapat membawa duit yang lebih banyak lah. Saya cuba dulu sebelum ni saya jual B2C, kemudian saya usahakan untuk upgrade lah kepada B2B lah. Mungkin ada orang tak faham B2B tu apa, B2C tu apa. B2B ni adalah business to business. Kita cari agent, kita bantu agent kita untuk buat jualan. B2C adalah kita jual kepada end customer. Orang beli dan dia guna je. Jadi B2C ni biasanya dia beli 1, dia beli 2.
Jadi kita punya jualan tu kita kena ada volume yang besar. Tapi kalau B2B, seorang beli terus banyak. Seorang beli terus banyak. So dia panggil apa keyword dia adalah the money is in the B2B. Right? Dia punya ni. So kita boleh belajar daripada Cikgu Kamil kata fokus B2B. Betul tak? Betul. Pernah tak buat B2C? Pernah dulu. Sebelum B2B kita bermula dengan B2C dulu. Kemudian kita upgrade lah pelan-pelan kan sampai jadi B2B lah. Berapa lama buat B2C tu? B2C tu dalam tempoh lama juga lah sebab ilmu tak ada kan. Dalam setahun hingga 2 tahun jugalah. Setahun hingga 2 tahun buat B2C? Ya. Lepas buat B2B tu beza dia jauh ke sikit? Beza je sangat jauh. Dia naik macam ni. Dia punya gerang tu. Beza Itulah. dia sangat jauh. Now, apa yang boleh kita belajar? Lesson learn. Alright? Lesson learn adalah kalau anda berniaga, Tuan Kamil dah habiskan 2-3 tahun untuk B2C dan rupanya B2B ni lebih better. Jadi, kita belajar daripada kesilapan. Bila anda belajar daripada kesilapan ni, anda akan pendekkan masa pembelajaran daripada ambil 2-3 tahun. Hari ni je dah faham. So, better focus B2B. B2B tu adalah anda cari agent. Fokus anda bukan jual, tapi fokus anda adalah cari orang yang nak jadi agent dan akhirnya mereka jual produk kita. Tu B2B. B2B. Okay? Alright? Farah Liana tanya BTOC tu apa? Alright? Kalau dropship pun kalau anda dropship, anda memang dropship ni level dia adalah B2C sebab dropship cari orang nak beli. Tapi tengoklah kalau anda dropship level macam contoh ada certain company, dropship pun ada level, anda boleh cari dropship kat bawah. Maksudnya anda dropship, anda cari dropship juga, tu jadi B2B business juga. Okay? Alright? InsyaAllah. Okay tuan, so bila tuan dah buat produk macam ni, apa cabaran yang tuan hadapi setakat ni? Ada tak cabaran yang luar biasa yang akhirnya tuan overcome? Cabaran yang utama sekali berkaitan dengan botol lah. Makin hari makin banyak yang permintaan terhadap camera repeller ni. Jadi saya kadang-kadang masalah daripada supplier sendiri lah. Diorang kekurangan botol lah. Atau yang masalah yang paling utama lah. Daripada situ, macam Tuan Fadi kata, kita kena cari kilang lain lah. Kilang lain yang dapat membantu kita untuk support kilang yang sedia ada tu lah. Yep. Betul. So kita tak boleh bergantung, bisnes kita tak boleh bergantung kepada satu sos sahaja. Ya, betul. Kalau kita bergantung kepada satu sos, kalau sos tu putus, bisnes kita jadi masalah. Sebab tu kita kena ada banyak jalan atau banyak sos kalau berniaga ni. Tak boleh cara ni, tak boleh cara ni. Okey, tuan. Boleh saya tahu tak, daripada first day tuan punya jualan sampai sekarang punya jualan untuk share? Saya tahu je report dengan saya. Cuma nak sharekan kepada mereka. First day yang berekod tahun lepas lah. Okay. Tahun lepas, bulan Januari lah saya bagi, dia start pada 30,000 lah yang saya rekod lah. Yang tahun 2018 yang saya tak rekod sebab B2C kan. Okay. Kemudian alhamdulillah tahun lepas kita 1.45 juta lah. 1.4 juta setahun tuan? Setahun. 1.45 juta setahun tahun 2019. 2019, ya. 2019. Masa tu saya terkejar-kejar lah kan. Saya sekolah, lepas tu petang meeting, kadang-kadang ketua panggil meeting. Pukul 5 tu saya dah nak lari balik dah. Kan, kadang minta orang ketua balik awal untuk saya bungkus apa semua kan. Tu yang jadi agak kalut di situ. Tu yang saya ambil keputusan untuk ambil cuti lah pada tahun ni. Alhamdulillah. Okey, nak tanya tuan lah. Tuan pernah terbayang tak tuan boleh buat bisnes sebelum ni? Sampai dapat 1.4 juta ni, 45 juta ni. Saya tak pernah terbayang tu dapatkan amount sebanyak juta-juta dalam akaun saya ni lah. Tapi itulah kata dengan izin Tuhan kan. Itu yang agak terkejut lah. Mana kita berniaga ingat dalam dia dapat sebulan dalam 1,000 tu cukup lah. Tapi ni alhamdulillah Tuhan bagi lebih daripada apa yang kita minta lah. Alhamdulillah. So ceritanya adalah bila Allah nak bagi rezeki, tidak ada satu tangan pun yang boleh menahannya. Betul tak tuan? Ya, betul. Cuma kita kena usahalah daripada B2C tukar B2B. Betul. So tahun ni tuan 2020 kita ada COVID-19. So apa berlaku tuan?
Saya start ambil sistem tahun lepas. Lepas tu tahun ni Alhamdulillah dalam walaupun COVID still lagi kita maintain lah. Tak adalah jatuh yang teruk sangat kan. Okay. Tahun ni Alhamdulillah lah jualan sehingga Oktober 2.6 juta lah. 2.6 juta 2.6 juta sehingga Oktober. Sehingga Oktober. Alhamdulillah. So peningkatan lebih kurang dalam 2 kali ganda daripada tahun lepas. Lebih kurang kita target untuk tahun ni kita buat 3 juta dan tahun depan double lah, 6 juta lah. 6 juta, insyaAllah. So benda-benda macam ni kita, Tuan, saya nak tanya Tuan, penting tak bila satu masa betul kita rasa kita boleh buat sendiri, betul tak? Tapi bila satu masa kita akan ada stuck dan kita tak tahu nak pergi ke mana, kita perlukan orang yang boleh bantu kita, dan pada masa sama kita perlukan circle-circle atau orang member-member ni kena upgrade dah member, tak boleh jadi member yang biasa-biasa yang lama dulu, betul tak? Ya, betul. Sebab saya sendiri pun dulu, ni saya share sikit bila saya berada di kumpulan 5 orang kawan kita sekarang akan tentukan siapa kita 5 tahun akan datang. Jadi bila kita berkawan dengan, kita bukan tinggal kawan, tetapi kita cari circle kawan yang baru. Yang lama tu kita masih berkawan, circle kawan yang baru. Contoh, saya yakin kalau Tuan buat betul-betul, Tuan boleh jadi setanding brand Shield Talks. Kan? Kalau orang cerita pasal ni je, orang akan tahu dah. So, Kemie ni racun serangga tapi bukan atau dibuat daripada organik punya material, betul tak? So betul. Kalau kita boleh betul-betul for 5 years, saya amat yakin kita boleh Tuan boleh build company dengan cukup besar. In fact, kalau Tuan bawa Tuan punya progress ini kepada orang-orang yang ada duit, Tuan pitch je dia orang akan bagi duit untuk invest dalam bisnes Tuan. Alright? Kalau betul-betul. Alright? Sebab dia orang sekarang ni walaupun COVID-19 berlaku, dia orang ni ada banyak cash reserve. Berjuta-juta cash reserve. Sebab saya tahu dalam circle saya pun ada orang yang macam tu, dan mereka sekarang ni bisnes dia orang je affected, tapi dia orang punya personal duit ada banyak. Jadi disebabkan bisnes mereka tak boleh nak buat, mereka akan invest dalam bisnes yang boleh dibuat. So insya-Allah boleh dilakukan. Alright. So dia orang ada sediakan slide tu sekejap Boleh share kot slide. Okay. InsyaAllah we share slide. Silakan tim Fanivo. Local product BMF, buy Muslim first. Okay, alright. Boleh share tim? Tuan Fadi, sekarang saya dalam usaha lah untuk dapatkan sijil Muzaki daripada Pejabat Zakat Kedah lah. Sijil Muzaki tu dia akan bagi satu logo lah untuk pembayar zakat, yang kita boleh gunakan logo tu, kita lekatkan kepada produk kita lah. Itu kelebihannya. Jadi orang tengok produk kita ni dia ada logo Muzaki tu, bermaksud produk ni produk Muslim dan bayar zakat. Itu kelebihan dia. InsyaAllah. Powerful tu sebab kita nak naikkan Muslim produk juga, tetapi kita tak adalah nak target Muslim only. Kita nak target kepada non-Muslim supaya mereka pun faham. Kita berdakwah dengan cara menyampaikan produk kita dan orang tahu Muslim pun bagus, Muslim pun strong ekonomi, baru mereka percaya kepada kita. Kalau kita tengok sejarah Turki Uthmaniyah dulu, mereka pegang, first kali mereka bentuk hati dulu, kemudian mereka betulkan dari sudut ekonomi, kemudian barulah mereka pergi conquer tempat-tempat yang mereka nak conquer. Contohnya kota Konstantinopel dan sebagainya. Mereka conquer dulu first hati dulu, lillahi ta'ala. Nombor 2, conquer ekonomi. Lepas tu, mereka so strong, mereka conquer tempat. Contohnya kota Konstantinopel. Okay, alright. Kita ada, dah? Oh, saya tak nampak Oh, I see. So, diorang ada nampak? Ada tu, ada. Alright, ada. Saya tak nampak. Okay. Boleh buka sampai habis lah, insyaAllah. Dah buka sampai habis? Okay, alright. So, insyaAllah. So that's why kalau Tuan kami boleh buat, walaupun dengan part time, orang lain pun boleh buat. Betul tak Tuan? Betul. Okay, so mungkin ada something yang last Tuan boleh sampaikan kepada diorang sebelum kita ni? Yang boleh saya bagi tahu ataupun pengalaman saya sendiri lah. Kalau kita nak terjun dalam satu bidang tu, kalau boleh dapatkan ilmu dan yang sahih lah, dan dapatkan ilmu keseluruhan, gambaran keseluruhan risiko yang akan kita hadapi, dan ilmu yang berkenaan dengan bisnes yang kita nak
terjun tu lah, jangan terus terjun, nanti kita akan mengalami kerugian yang sangat dahsyat lah. Kan? Kita penuhkan ilmu di dada dulu dengan bisnes tersebut dan kita cubalah buat perlahan-lahan sehingga menjadilah. InsyaAllah. Jangan terus terjun. Kalau terjun terus, tak reti berenang, mati. Semangat tu penting, betul tak tuan? Betul. Tapi semangat tu mestilah dengan fikiran otak juga. Semangat nak terjun ni, pergi terjun, matilah nak. Kalau tak reti terjun pun ada pelampung, insyaAllah kita sukses. Okay, thank you so much tuan kerana bersama dengan kita petang hari ni. Right, semoga tuan dipermudahkan urusan, insyaAllah. Dimurahkan rezeki semurah-murahnya, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi tuan. Pagi. Alhamdulillah kita kita bersama dengan Tuan Kamil. Alright. Tim boleh ni, insyaAllah. Okay, tim Fanivo please ni. Okay, alright. So anda semua yang sedang live bersama dengan saya, alright, thank you so much. Muhammad Rozi kata terima kasih Tuan Kamil. Tim Fanivo. Oh, Syafiq tengah start. Okey, patutlah. Dia tak boleh buang Tuan Kamil daripada ni. Bukan buang tuan. Dia apa? Keluarkan. Okey, alright. Okey, adakah okey? Alright. Saya dah jadi ni. Dah okey? Belum? Okey, tak apa. Anyway, walaupun Tuan Kamil ada bersama dengan kita lagi, tak apa. Alright. Tuan Kamil boleh off ni dulu. Offkan dulu ni sound dengan